لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam, Urusi dan seluruh dan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, Datuk Guru, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, sesaudara, adik-adik, tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, namanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya Allah masih lagi kekalkan iman dan Islam pada kita. Juga kita syukur kerana Allah Ta'ala masih lagi pilih kita untuk diberikan suatu anugerah yang kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitulah anugerah taufik. Yang mana taufik ni ialah kekuatan yang Allah bagi untuk kita dapat buat baik. Itu yang paling penting. Sebab tu kita jangan bangga bila kita boleh buat baik. Jangan rasa sombong bila kita dapat baik. Jangan kita rasa riak bila kita boleh buat baik. Jangan kita rasa ujub terhadap diri kita bila kita boleh buat baik. Jangan rasa sum'ah, nak suruh orang kata apa yang kita buat baik. Sebab kebaikan itu berlaku kerana Allah yang bagi kekuatan pada kita. Kita tak ada apa-apa. Jadi tugas kita ni syukur saja. Setiap nikmat yang Allah bagi kita syukur. Bila kita syukur, Allah tambahlah nikmat tu. Kita syukur kita dapat semayang, Allah tambah lagi, esok kita boleh semayang lagi. Kita syukur kita boleh datang masjid, maka besok Allah kuatkan lagi, kita boleh datang lagi. Tapi kalau kita buat kebaikan lalu kita riak semua, biasanya tak lama lah. Sebab kita bergantung kepada apa yang kita nak bergantung, bukan kita bergantung kepada siapa yang kita nak bergantung. Saya mulakan mukadimah pada malam ini dengan menyebut perkara ini sebab kita pertama sekali tak padan. Kita ni semayang puluh tahun, balik jumpa Allah kosong. Tak padan. Tak padan kita nak harap pujian orang bila kita buat baik. Sebab orang yang puji kita sendiri pun belum tentu dia selamat di akhirat. Semua benda ni kalau kita tak renung, kemungkinan nyawa kita mati esok. Jadi untuk kita ulang 40 tahun semayang tak mungkin. Maka biarlah 40 tahun yang lalu Allah terima sebagai amal di sisi dia. Yang kita harapkan dia menjadi sesuatu yang boleh menyelamatkan kita ketika orang lain tak boleh selamatkan kita. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada dalam bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ni antara 2 bulan daripada 12 yang di dalamnya ada 10 hari yang cukup istimewa.
Yang istimewa tak istimewanya sampai Allah menyebut dengan lafaz sumpah di atas firman Allah, walayalun arsh, demi malam yang 10. Hanya ada dua tafsiran kepada ayat ini. Ibnu Abbas kata maksud 10 malam ni ialah 10 hari pertama Zulhijjah, manakala ulama lain kata 10 malam itu ialah 10 malam terakhir Ramadan. Maknanya ada dua saja tafsiran. Jadi bila dua tafsiran ni, maknanya macam mana? Dua-dua ada hujah. Jadi dalam 12 bulan setahun ni, ada dua saja bulan yang Allah bersumpah ada 10 hari yang cukup istimewa. Tuan-tuan sekalian, bukan senang Allah nak bersumpah dengan makhluk dia, kecuali benda yang dia sumpah itu amat hebat. Misalnya contoh kita mai ambil, Allah Ta'ala bersumpah wadduha, dia sumpah dengan waktu duha. Yang mana waktu duha ni hebat. Hebat macam mana? Dia pelepah tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita bila celek saja mata 360 sendi kita ni, minta kita tolong sedekah bagi pihak sendi dia. Kita ni ada 360 sendi. Ni semua sendi. Celek saja mata, seluruh sendi kita bergerak. Maka dengan sebab boleh bergerak tadi, sendi kata tolonglah kau sedekah bagi pihak kami. Sebab dengan sebab ada sendi ni, kamu boleh bergerak. Ini sendi. Cuba bayangkan kita tak boleh nak goyang ini, tak ada sendi. Macam mana kita nak korek hidung? Ambil yang paling simple sekali. Dan apa nak korek hidung? Main tegak-tegak gitu, bocor. Tapi bila kita boleh goyang, kita rasa seronok sampai lewat semayang. Nak tunjukkan tadi ni dah. Tunjukkan tadi ni bahawa dengan sebab ada sendi ni tadi, dan sendi itu boleh bergerak, maka tolonglah engkau sedekah. Nak ceritanya bahawa tuan-tuan sekalian, kita bila boleh guna nikmat Tuhan, tanya apa benda yang kita dah sedekah. Mengambil iktibar daripada tuntutan 360 tadi ni, 360 sendi tadi ni, bila celek saja minta dengan tuan dia, yakni kita, tolonglah sedekah bagi pihak kami. Maka sahabat-sahabat yang susah mula nampak murang, bukan nampak mula nampak sesak. Mereka nak makan sendiri pun tak boleh. Ni kan pula nak sedekah pula 360 sendi pula. Kalau sebiji kurma tu ada 360 biji kurma, nak cari mana? Nak pelepaskan kurma makan sebiji pun susah. Maka Nabi faham masalah ni. Lalu Nabi kata cukup dengan 2 rakaat ya, solat duha. Itulah sedekah bagi seluruh sendi. Jadi solat duha 2 rakaat sekurang-kurangnya, itulah melepaskan tanggungjawab kita. Tanggungjawab apa? Kepada tubuh badan kita sendiri, yakni kita bersedekah bagi pihak batang tubuh kita sendiri. Nah, tapi kita tak nampak benda ni. Yang kita nampak semayang duha ni, kita tengoklah doa semayang duha. Kalau rezeki atas, turun bawah. Kalau hak duduk dalam bagi naik atas, hak jauh bagi dekat, hak dekat bagi masuk. Dia bukan salah, bukan saya kata salah doa tu dah. Tapi ada benda yang lebih besar daripada itu lagi. Yang lebih besar apa dia? Kita melepaskan beban. Beban daripada apa? 360 sendi yang ada pada kita ini, meminta sedekah. Rupanya sendi ini kita minta sedekah makanan, tak minta sedekah duit, dia cuma minta sedekah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam juga binatang korban juga. Itu sebab kita tak boleh sedih bila kita tengok binatang kena korban. Hang duk sedih buat apa? Binatang tu masuk surga dah, dia disembelih atas nama Allah. Hang yang sedih tu surga ke tak lagi? Tu fikir situ. Ni hak menangis lembu. Awak sedih lembu kena korban. Dia duk sedih binatang apa? Nah, lembu tu dah bersyukur sebab dia kena sembelih ketika mana orang takbir, tuan-tuan.
Sembelih biasa-biasa, tak takbir, bismillah, ya Allahu Akbar saja. Ni Allahu Akbar, Allah dalam tengah duk dengar Allahu Akbar tadi, nyawanya direntak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam iman lah istilahnya tu. Bukan nak kata nanti saya ada orang ulah salah pula pergi masuk WhatsApp lah, aku cakap lain, Penny type lain, dia forward dah aku jadi masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ceritanya tadi ni kan, jadi sendi tadi dia tak minta apa-apa, dia minta semayang duha saja. Sebab itu Allah, saya nak sebut tadi ni, Allah bersumpah dengan waktu duha. Mana besarnya waktu duha ni. Mai kita tengok pula lagi sumpah-sumpah lain Allah Ta'ala ni Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wasyamsi wa duhaha. Baik, mai lagi duha situ tu. Mai lagi nama tadi wasyamsi wa duhaha. Mai lagi tu duha tu. Allah bersumpah demi matahari. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, kerana tuan-tuan sekalian, matahari inilah punca kepada segala cahaya. Punca segala cahaya. Kalau Allah tutup tuan-tuan sekalian, matahari tadi ni bercahaya dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita kata dengan ada cahaya matahari terang, Allah Ta'ala kata dah, tengah-tengah hari aku boleh bergerhana, gelap habis bumi. Ya, matahari boleh menerangi bumi. Bila mai matahari tuan-tuan sekalian, tak perlu cahaya lain dah. Tapi Allah Ta'ala kata dah, tengah hari itu matahari itu boleh menerangi bumi sebab aku yang nak. Tapi bila aku buat mai gerhana, pak, kelap tuan-tuan sekalian. Walaupun masa tu mungkin pukul 2, pukul 1, pukul 10 tengah, pukul 10 pagi, pukul 1 tengah hari, tapi kerana aku gad dia dengan gerhana tadi, maka matahari itu adalah kuasa aku. Dengan matahari kehidupan boleh hidup tuan-tuan sekalian. Ada vitamin macam-macam kat situ kan. Ada vitamin C, vitamin apa lagi kat matahari, ada macam-macam tuan-tuan. Nampak? Zat besi, zat plywood, semua duk ada situ. Jadi macam-macam zat duk ada situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Tuan-tuan sekalian, disebut pula digabung tadi wa duha saja. Ni dia gabung demi matahari dan juga waktu duha tuan-tuan sekalian. Maka seelok-eloknya solat duha ini ialah sebelum matahari naik tegak tu, seelok-eloknya, walaupun boleh sampai sekali tak zuhur, tapi seeloknya sebelum matahari tegak tu hampa tegak dulu. Ni matahari dah tegak, kamu tak tegak-tegak, ni apa barang tuan-tuan sekalian. Jadi ini kaedah dia kan. Jadi malam ni kita kuliah slow-slow kan, sebab hujan. Yang kelam-kelam tak boleh kan. Baik, mai lagi kita mai tengok. Misalnya tuan-tuan sekalian, dalam banyak-banyak binatang tuan-tuan, banyak-banyak binatang, berapa saja binatang yang Allah bersumpah dengan nama binatang. Cuba apa tengok. Hampa mengaji sini lama dah tuan-tuan, kalahkan UKM lagi ni. Tuan-tuan sekalian, macam-macam subjek duk ada saya tengok. Ada dah. Tak apalah, alhamdulillah. Tapi kita nak sebut tadi berapa banyak-banyak binatang. Ada binatang tertentu yang Allah bubuh nama surah. Tapi yang bubuh nama surah apa dia? Lembu, gajah, lebah, semut, tuan-tuan sekalian. Ini binatang-binatang yang Allah jadikan nama surah. Tapi berapa ekor ataupun berapa jenis binatang yang Allah bersumpah dengan binatang tu? Tolong sebut sikit tuan-tuan sekalian. Tak apa, hampa tak jawab pun tak apa, ni bukan rancangan tanyalah ustaz. Dia kalau rancangan tanyalah ustaz tu, orang tanya ustaz jawab, betul ni majlis ni saya tanya, saya jawab. Jadi majlis ustaz bertanya, ustaz menjawab. Jadi hampa tak ada jawab. Kalau hampa jawab, dia jadi ustaz bertanya, makmum menjawab, dia celaru je macam tu. Mai kita tengok antara binatang-binatang yang Allah yang bersumpah dengannya. Apa dia tuan-tuan? Bukan lembu, bukan lebah, bukan semut, tapi bukan gajah, tapi Allah kata wal adiyati dhabha. Apa wal adiyati dhabha? Demi kuda perang. Demi kuda perang yang berlari. Allah tak sumpah saja sebagai kuda saja, tapi kuda perang yang berlari. Kenapa?
Kenapa dia tak ambil binatang lain ni? Kenapa dia ambil wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Allah pilih kuda perang. Jadi sebab kuda perang ni, orang Arab cukup faham dengan perangai kuda ni. Nah, kita mahir dengan mesin kuda tu. Dia keluar gambar apa, pisang semua baru keluar duit. Jadi maknanya orang Arab ni dia cukup mahir tentang kuda ni. Perangai kuda dia tahu. Nah, jadi kuda ni jenis binatang yang dia cukup jaga tuan dia. Cukup jaga tuan dia. Maka dengan sebab dia kenang budi jaga tuan dia, bagi makan, duk sikat apa tu bulu kat tengkok, duk urut betih, duduk apa tu macam-macam lagi duk buat, maka bila tuan dia bawa pi masuk perang, walaupun dia tahu perang dengan aku habis sekali dia kata kan, tapi tak apalah, mati kerana membalas jasa tuan aku tadi ni, masuk juga. Lalu Allah Ta'ala kata, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia jenis makhluk yang tak reti kenang budi. Kuda reti kenang budi. Nampak? Jadi orang ni dia tak reti kenang budi. Bukan kenang budi dengan orang, kenang budi dengan Tuhan. Ni marah sangat orang tak kenang budi dengan orang, tapi lawan Tuhan pun tak apa, jadi kenang budi dengan orang. Ni kenang budi makna dengan budi dengan Allah. Contoh macam ahli sufi kata apa? Kita ni bila tengok rumah orang besar dan kagum dengan orang dalam rumah tu. Ni mesti hebat orang tu, tak sebarangan rumah besar ni. Ada? Tuan-tuan sekalian, besar rumah daripada masjid. Mesti orang dalam ni hebat. Tapi bila tengok hebatnya alam, tak ada rasa pun kata Tuhan tu hebat. Tak rasa. Ni. Tengok rumah orang besar dan kata hebat. Tapi tengok Allah pun, alam ni punya besar, tak ada siapa pun duk kata Allah ni hebat. Ni dari sudut ilmu kesufian. Kan? Bukan tak boleh rumah besar, boleh, tak ada masalah apa. Tuan-tuan sekalian. Tapi nak sebut tadi ni Allah Ta'ala gunakan kuda. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, main ayat ni Allah Ta'ala kata walayal arsh, malam 10. Jadi daripada 12 bulan ini, 2 bulan saja, ya Ramadan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Pulun tuan-tuan sekalian, Nabi pun suruh kita sampai iktikaf dalam masjid. Suruh iktikaf supaya apa? Supaya tak ada waktu kalau apa tu Lailatul Qadar sampai, sebab bila kita iktikaf dalam masjid, buat apa pun jadi pahala. Kalau duduk luar lagi tak ni, jadi kita buat benda tak sunnah, jadi tak edit pula kan. Duduklah masjid. Pulun 10 malam terakhir tuan-tuan sekalian, sampai tidur masjid. Habis saja 10 Ramadan, 10 hari pula tak mari masjid. Dia penat dah kemarin 10 hari. 10 malam terakhir Ramadan tu pulun sampai lena kat masjid dah. Lepas mula pada pagi raya sampai 10 hari tak mari masjid dah. Dia bukan orang sini lah, tapi nak ceritanya tadi ni. Jadi makna nak sebut tadi ni tuan-tuan sekalian, itulah kaedahnya. Dan 10 lagi itu ialah Zulhijjah. Cuma Zulhijjah ni bezanya dia duk main daripada 1 sampai 10. Baik. Dalam bulan Zulhijjah ni ada satu ibadah. Semua orang tahu ibadah apa ya? Ibadah yang wajib lah, ibadah haji. Saya nak sebut, ditanya ke tuan-tuan, jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa, soalan bocor lemah. Banyak-banyak ibadat dalam Islam ni. Berapa surah yang menggunakan surah tu nama ibadat? Ada tak nama surah puasa? Kau sendiri boleh jawab. Ada tak nama surah sedekah? Tak ada. Ada tak nama surah surah lain? Tak ada kan? Tapi dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Haji. Ni kita kena fikir ni. Nampak? Bukan saja-saja buh nama ni. Ni, kalau nama masjid ni pun ada sebab apa buh nama kan? Takkan apa panggil nama surah ni mengikut dan saja.
Ni Masjid Qasas ni. Qasas, apa nama? Fatimah Zahra. Sebab apa? Mesti ada sebab apa buah nama ni. Kalau tidak, apa buah nama apa? Buah mangkuk ayun ke apa kan? Tapi tak main Fatimah Zahra. Mungkin ada mengenang kepada apa tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ni dalam banyak-banyak ibadat khususiyah, hanya haji yang jadi nama surah. Surah puasa tak ada, surah semayang pun tak ada, yang sehari 5 waktu. Mana ada suratul solat? Tak ada. Suratul saum, puasa tak ada. Suratul sedekah tak ada. Yang ada hanyalah suratul haji. Hebatnya haji ni ya. Hebat, nampak? Baik. Lagi uniknya tu nak sekalian ya, Al-Quran ni kalau kita nak kaji kan, tu yang nama mukjizat dari Quran ni. Dalam Zulhijjah, dalam bulan haji, orang tak semua boleh pergi haji kan? Tak semua orang boleh pergi haji. Bukan takat pergi haji Mekah, main dam pun tak semua orang, kalau tak pandai tak dapat pergi haji. Bukan takat pergi haji Mekah, tak semua orang boleh pergi. Tak semua orang main dam dia boleh pergi haji. Kalau jenis malah, kalau jenis tak pandai, satu dia makan, habis keliling orang makan buah dia. Baik. Cerita tentang ibadah korban ni tuan-tuan sekalian, Allah letak dalam surah haji. Dalam surah haji itulah Allah letak tentang matlamat kepada ibadah korban. Sebab apa? Sebab ibadah korban ni hanya disunat muakkadkan hanya dalam bulan haji, yakni 10 sampai ke 13 daripada bulan Zulhijjah. Firman Allah Ta'ala ayat 37 suratul haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ni orang dah sebut dah, mungkin dah sebelum ni orang dah baca ayat ni kan. Allah Ta'ala kata daging korban ke, darah korban ke, dia tak sampai ke aku. Yang nak sampai ke aku itu adalah takwa. Takwa itu ditafsirkan oleh ulama adalah ikhlas. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, bila kamu buat korban, aku bukan nak darah tu. Maka kita yang peserta korban pun tak nak darah. Ini ikutannya. Kalau Allah Ta'ala kata daging pun tak sampai ke aku, kita peserta korban pun tak nak daging tu. Ada, ambil. Tak ada, tak apa. Allah Ta'ala kata yang sampai ke aku takwa, yang itulah yang aku nak habis hantar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau orang fahamlah haji dengan korban ni, tak ada orang yang takkan buat korban. Takkan ada orang yang takkan buat korban. Dia akan buat juga korban. Sebab hukum korban ni tak apalah, patut sebelum korban itu dah. Ni tak apalah, kita buat ilmu tahun depan, walaupun tak itu minggu depan, esok pun lupa dah. Tak apalah, kita sebagai pemakluman. Ada ramai yang tulis ni kan. Ramai yang tulis, mudah-mudahan ingatlah. Nak, yang tak tulis lagi ingat. Jadi nak ceritanya tuan-tuan sekalian ya, hukum korban ada dua yang dikhilafkan oleh ulama tadi ada dua satunya wajib, satunya sunat muakkad. Dua wajibnya tak payah sembang lah, siapa kata sunat muakkad tu hampa tahu semua dah, senang mengajak Taman Kawasan ni, tak payah urai panjang, hampa faham dah. Sekilas air di laut sudah aku kenal jantan betinanya, sudah tahu, tak payah sebut panjang-panjang. Kalau saya sebut kata hukumnya wajib, dah tahu dah siapa yang kata kan. Dah kata sunat muakkad, tahu dah imam mana hak kata. Sebut dah, dia tak habis masa. Saya bukan apa tak tahu, isyak je berhenti, mana kuliah maghrib. Tak boleh panjang-panjang. Kenapa kuliah maghrib pukul 9 ni? Nama kuliah maghrib tempoh dia sampai isyak. Isyak berhenti, habis ke tak habis bukan kira. Dia kira kuliah maghrib tempoh dia sampai isyak. Apa nak sambung? Panggil lentong pula. Baik. Jadi kalau wajib, kalau tak buat jadi berdosa lah tak? Yang kata wajib tak buat berdosa. Yang kata sunat muakkad tak buat, apa memang hukum?
Dia mesti ada pasang. Takkan hukum saja-saja. Jadi kalau yang wajib tak buat, hukum dia berdosa. Yang sunat muakkad, kenapa kita tak persoal apa hukumnya kalau tak buat? Jangan jawab, saya jawab. Tunggu hampa pakai esok tak jawab. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang mampu sunat muakkad. Sama kan yang wajib pun samalah. Yang wajib tu bagi yang mampu lah. Yang tak mampu tak masuk hukum, tuan-tuan sekalian. Jadi yang mampu tapi saja tak nak buat korban, maka hukumnya makruh. Compare. Buat sunat muakkad, tak buat hukumnya makruh. Makruh tak apa. Orang Melayu kan gitu kan. Makruh tak ada apa-apa. Okey. Makruh ni benda apa? Makruh ni diambil dari perkataan kariha. Kariha ni maknanya benda tak elok. Tuan-tuan sekalian, Allah tak suka, tu kariha. Bila makruh, benda tu Allah tak suka. Baik, satu persoalan dia. Kalau kita buat satu benda yang mak mertua kita tak suka, sanggup tak kita balik rumah mak mertua kita? Tak payah jawab, saya tahu dah jawapannya. Kita buat satu benda, mak mertua kita tak suka. Susahnya kita nak balik, silat hari bulan tak balik terus. Sebab apa? Duk takut ni. Kalau yang mak mertua kita tak suka, kita buat, kita takut nak balik. Macam mana kalau kita buat benda yang Allah tak suka, sedangkan kita pasti balik jumpa Allah? Macam mana kita nak balik jumpa Tuhan sedangkan kita buat benda yang Allah tak suka? Sebab itu saya sebut di awal tadi, kalau orang tahulah jalinan antara haji dengan korban, takkan ada orang yang berkemampuan untuk tidak melakukan korban. Tidak akan ada. Tapi kerana mungkin terlepas pandang, maka berlaku apa yang telah berlaku. Mohon ampun dengan Allah. Baik. Satu persoalan lagi. Bagaimana ukuran kemampuan tadi? Hak duk kata mampu-mampu, kadang orang tanya agak, macam mana dia punya ukuran kemampuan tadi, macam mana? Setakat jahil saya ni duk baca buku-buku, tuan-tuan sekalian, tidak ada suatu kayu pengukur kemampuan tadi. Cuma yang saya dapat simpulkan, maksud kemampuan itu hanya boleh dijawab oleh diri kita sendiri. Tengok, Allah menuntut kejujuran. Kan tadi Allah bukan nak daging, Allah bukan nak darah, Allah nak keikhlasan. Keikhlasan kamu tadi, kamu mampu ke tak, kamu yang sukat sendiri. Boleh tak kita kata kita tak mampu untuk ibadat setahun sekali yang jumlahnya sekitar RM500, sedangkan 2 hari sekali kita beli 1 kotak rokok? Bukan orang sini. Ini tidak kena mengenal dengan hidup yang mati. Saya cuma buat perbandingan, RM500 setahun. Every 2 days, kata orang Jawa, kita beli rokok RM14, RM28. Sampai korban, kita kata tak mampu. Saya tidak boleh kata apa-apa, sebab sukat mampu tak mampu ialah kejujuran diri kita. Ini ukurannya. Kalau alasan kita tak mampu itu dengan alasan yang kita buat, bolehkah alasan ini kita bawa menghadap Tuhan? Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kita. Karena itu, dalam kaedah ibadat kita, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan berkira dalam amalan, takut nanti tidak ada kira-kira. Berkira sangat amalan, balik dengan Tuhan langsung tak ada hitung. Yang kita takut, biar terlebih beramal, jangan terkurang amalan.
biar tersalah beramal kan. Kita tak mampu tapi kita buat korban juga. Kita tak mampu, kita buat. Tak rugi berniaga dengan Allah. Tak rugi berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun depan kita azam, aku nak buat korban. Itu saja. Ya. Tak apalah, nak buat kat mana pun tak apa. Buatlah, Kemboja ke, Vietnam ke, India ke, Afrika ke. Hatta kalau ada planet Zuhal buat pun, buat. Buat korban planet Zuhal. My alien menganjurkan korban di planet Zuhal. Buatlah. Cuma jangan sekali-kali kita buat ibadah korban itu dengan sebab murahnya. Nah, tak apalah, aku buat sana kat Kemboja lah baru 280, sini 500.5. Sedangkan kemampuan dia ada pada 500.5 tu. Nampak tak? Jadi, tapi kalau kita buat itu kerana keperluan, tu tak apa. Sini dah banyak, sana kan orang perlu buat, tak apa aku buat sana. Itu boleh. Tapi sengaja memilih untuk yang murah, itu sedikit mengganggu. Istilah yang paling orang panggil apa tu, lebih berlaku tidak adil, ya, bahasa yang lebih adil. Maknanya sesuatu yang mengganggu ibadah korban kita. Jadi tuan-tuan sekalian, itu kelebihan Zulhijjah saya nak sebut tadi ni. Karena itu juga kita tengok Allah ni adil, tuan-tuan. Nah, sebab itu kalau kita tengok kan, orientalis, kalau kita tengok mushaf ni, ni mushaf Utsmani ya. Kalau kita tengok penyusunan mushaf Utsmani ini, dia berdasarkan turunnya Quran ataupun tidak? Tidak kan? Kalau mengikut penurunan Quran, sudah pasti surah pertama itu kan Iqra kan? Tapi ternyata surah yang pertama itu bukan Iqra kan? Itulah suratul Fatihah, diikuti oleh Baqarah, Ali Imran dan selanjutnya. Baik. Jadi siapa yang susun? Mana sumbernya susun? Siapa yang susun? Orientalis, bila dia tengok macam ni, dia cuba kaji. Dia kata, kalau Quran ni tak turun berdasarkan kepada penurunan wahyu kepada Nabi, pasti di sana ada bercampur adukkan dan peraturan yang apa tu, perkara yang akan bercelau. Misalnya kita ambil contoh lah ambil kita beli novel. Satu novel ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, apa habis. Cuba kita tukar mai. Chapter 10 pergi tempat 4, 4 pergi tempat 3. Boleh faham tak cerita dia? Takkan faham. Orang gila pun tak faham kalau chapter macam tu. Sebab apa dia tak faham? Sebab dia gila. Sebab apa kita tukar? Sebab kita pun gila macam dia lah. Jadi maknanya orientalis ni siapa? Orientalis ni bukan orang kafir. Orientalis ni tersilap hari bulan orang Islam sendiri yang merasakan, menimbulkan keraguan terhadap Quran, terhadap hukum Islam. Ni orientalis lah ni. Baik. Lalu dia pun buat kajian. Kaji tuan-tuan sekalian. Ternyata setiap surah, setiap ayat ada jalinannya, walaupun tidak mengikut turunnya penurunan wahyu. Sebab kadang-kadang, contoh kita ambil surah An-Nur saja. Surah An-Nur ni bukan banyak pun, 60 ayat lebih ya tuan-tuan sekalian. Tapi untuk nak habiskan turun surah An-Nur ini memakan masa hampir lebih 8 tahun. Ayat 60 lebih. Bukan turun serentak. Mungkin minggu ni, minggu depan baru turun pula. Sambungan ayat yang minggu lepas. Tapi bagaimana susunannya tidak bercelau. Dan kalau kita baca pada tafsir Fi Zilalil Quran, cukup menarik dia menceritakan kalau surah ini kaitan dengan sebelum dan kaitan yang selepasnya. Misalnya contoh kita main ambil tuan-tuan sekalian, contoh lagi. Pertama antara surah Al-Insyirah dengan surah Wadduha yang kita sebut tadi. Mula-mula Insyirah, lepas tu Wadduha. Susunan wahyunya tidak begitu turunnya. Tetapi apa kaitannya? Kaitannya surah Insyirah ditujukan terus pada Nabi, Wadduha juga ditujukan kepada Nabi. Insyirah turun masa bila?
Masa hati Nabi gundah gulana, Pak menakan dia mati, Khadijah wafat, orang tolak dakwah dia, hati dia gundah gulana, Allah turun alam nashrah laka sadrak. Allah lapangkan dada Nabi. Manakala wadduha juga dituju pada Nabi. Ketiga mana? Selepas turunnya Iqra ayat pertama, wahyu tak turun-turun. Menyebabkan orang kafir kata, tengok Tuhan hang pun dah benci kat hang. Nampak? Tak sayang kat hang lah, macam kita dululah tuan-tuan sekalian. Biasa kalau kita post surat, seminggu sampai, seminggu dalam 2 minggu dapat balasan, 3 bulan tak sampai. Kita dah kata ni makhluk kita benci kat kita. Ya tak? Maka akhirnya bila orang kafir kata macam tu, turun ayat wadduha wal laili idza saja. Allah Taala kata, aku bukan benci kat hang. Nampak tak? Padahal susunan itu bagaimana? Inilah i'jazul Quran. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita faham macam ni, hebatnya Quran. Tak ada sebab kenapa kita nak rasa bodoh bila ikut Quran. Faham dah tuan-tuan sekalian? Faham dah ya? Anti sana faham? Panggil makcik ada setengah surau dia marah. Dia kata kami muda panggil makcik tu apa? Jadi panggil anti. Anti faham? Anti faham. Nampak? Tu bunyi apa? Isyak masuk. Jadi faham semua orang nak? Ada sambungan lagi tu, lain tahun kita sembah. Jadi saya nak mengulang pesanan guru saya. Dia kata, Kamal, kalau hang ceramah kau mengajar, ajaklah sampai orang faham. Bila orang dah faham, berhenti terus. Jadi kita kena patuh dengan ajaran guru kita. Jadi sebab isyak sudah masuk, kita berhenti takat ni dululah, ya. Sambung lain kali lah, insya-Allah lah. Kata Ibrahim pendek. Tak puas. Tak puas tu yang bagus tuan-tuan sekalian. Dia tak puas jangan cemui. Gitu jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan jumpa lain. Sebagai akhirnya, macam biasalah tuan-tuan sekalian pun faham, saya sekarang ni sedang bangunkan madrasah saya. Ada wakil-wakil daripada sini pergi tengok tapak saya masa hari pelancaran hari pecah tanah hari itu. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian sekarang dah mencapai 40%, dan inilah yang kita nak terangkan pada pelajar-pelajar kita tentang ilmu Al-Quran. Selain bukan menghafaz saja, tapi memahami tentang ijaz Quran. Kenapa Quran itu disebut sebagai mukjizat? Itu sebahagian saja yang cuba kita akan developkan, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kita ni kalau semayang rajin macam mana pun, bila mati kita tak boleh semayang. Kita rajinlah puasa macam mana pun, bila mati kita dah tak boleh puasa. Tapi sana ada satu amalan, Nabi kata, hang mati pun akan sampai pahalanya pada kamu, insya-Allah. Jadi tak rugi kita berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu saya melancarkan tabung derma untuk pembangunan kompleks tahfiz saya yang bertempat di Kampung Kuala Kerdau, Temerloh Pahang. Jadi saya mengalu-alukan tuan-tuan untuk pergi buat melawat anytime. Belilah waktu malam pun boleh, ada spotlight saya pasang. Apa jumpa dengan jaga tu, ni sekolah Ustaz Kamal dah, kami nak tengok dia pasang spotlight 4 penjuru alam, tuan-tuan sekalian. Di atas tanah 7 hektar, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sumbangan yang kita bagi Allah terima, yang masih berbaki akan Allah ganda dan Allah berkati, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Kita yang baik mai pada Allah, yang tidak kelemahan dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami
suami-suami kami ya Allah, dosa isteri-isteri kami ya Allah, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadapmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqimus salat.